MPV? Ew. Come on lah, aku muda lagi kot. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi dengan aku, Rahman Fauzan, dalam channel YouTube aku. Disebabkan hari tu ada orang nak minta aku explain pasal sebuah MPV yang dikeluarkan oleh Volkswagen pada tahun 2011, iaitu Volkswagen Cross Touran. Aku ambil experience daripada owner review yang pakai baru, yang pakai second, dan juga orang yang belum beli yang bertanya ni lah. Sebab tu aku minta pendapat daripada dia orang jugalah, apa yang dia orang nak tahu dalam aku punya review ni. So secara panjang lebar aku akan explain kat korang. Okey, nombor satu aku cerita pasal harga lah. Poin nombor satu, harga. In terms of harga, masa dia ni keluar pada tahun 2011 hari tu, sama-sama sekali dengan Volkswagen Jetta lah. Harga dia RM166,000. So bagi aku quite mahal lah untuk sebuah MPV yang 7 seater tapi harga macam tu. Dia ni full size MPV 7 seater, bukan 5+2 macam Alza, no. Dia lebih kurang size Izora lah sebab dia full size MPV. Tapi sekarang ni kalau korang tengok yang tahun 2011 punya, yang paling murah korang boleh dapat dalam 27,000 harga body. Mungkin yang durut dalam 30 hingga 32k, bergantung pada salesman yang jual kat korang tu lah. So kalau korang nak cari sekarang adalah sangat berbaloi. Sebab aku tengok Izora pun yang harga dulu keluar mula-mula 60,000, yang saya dia 2011, 2012. Harga sekarang 22,000. So why not kau top up another 5,000 untuk dapatkan sebuah kereta konti yang sedap, yang baik dan safety rating yang tinggi lah. Okey, bercerita pasal safety tadi, sekarang aku nak masuk point nombor 2. In terms of safety, dia dapat 5 bintang Euro NCAP crash test. So maksudnya safety dia sangat baik lah. Dia ada ABS, dia ada EBD, ABS anti-lock braking system, EBD electronic brake force distribution, lagi ada ESP electronic stability program sama dengan ESC ataupun traction control. Dia ada ASR ni anti-slip recovery tak silap aku. Lepas tu ada EDTQ. So basically dia apabila kereta korang ni tiba-tiba tengah laju bawa dalam 100 kan, tiba-tiba korang nak slow tu, bila kau lepaskan minyak, nanti takut jalan-jalan dekat yang berais, biasa kat Europe macam tu, dia akan jaga kau punya traction lah. Dia lebih kurang traction control, tapi lebih kepada untuk ICE punya sistem lah. Bagi aku, in terms of safety, tak ada isu sebab dia dapat 5 bintang. And then dia pula Euro NCAP crash test, di mana kita tahu Euro NCAP adalah lebih strict daripada Asia NCAP crash test. So kat situ korang boleh consider lah. Sebab apa, Izora pun dapat 4 bintang, Alza pun dapat 4 bintang. So bagi aku kalau nak invest kat benda ni pun tak salah. Cuma korang kena jaga maintenance lah. Poin nombor 3 adalah power. In terms of power, dia ni sama enjin dengan Jetta, EA111 tak silap aku dia punya engine code. Tapi tune down, maksudnya dislowkan enjin tu. Design tu memang sengaja dislowkan sebab power output dia lebih kurang, dia punya power dia 140 PS, kalau Jetta 160 PS. So dia punya torque dia adalah 220 Nm. Kalau Jetta 250 Nm. So memang dia tune down. Enjin sama juga 1.4. So bagi aku in terms of reliability dia lebih tahan lah. Sebab memang jarang dengar pun kes-kes kereta Volkswagen Cross Touran ni masalah-masalah banyak timbul lah compare dengan Jetta ataupun compare dengan Golf. Sebab enjin dia dah tune down. Anyway, still bagus bagi aku sebab dia dapat mencut 0 hingga 100 km sejam dalam masa 9.8 second. Kalau aku nak compare dengan Izora yang enjin turbo tu 1.6 CFE dengan 200 Nm punya torque dengan CVT, dia dapat 12.8 second. So untuk kereta ni cc dia 1400 saja dia dapatkan kereta yang 1600 cc dan sama-sama turbo. Kelebihan dia kat sini adalah Volkswagen Cross Touran ni menggunakan DSG, Direct Shift Gearbox, ataupun nama lain dia DCT, Dual Clutch Transmission. So kat situ dia menang lah, sebab tu dia lebih cepat 3 second berbanding Izora yang menggunakan CVT. So sebab tu dia lebih laju.
Dia punya top speed adalah lebih kurang 198 ataupun 196 km sejam. Dia punya berat dia lebih kurang 1580 kilo. So dekat 1600 tan lah senang cerita. So quite berat lah. Kau bayangkan kereta segmen D, contohnya Volkswagen Passat, dia 1550 kg. So yang ini lagi berat daripada Volkswagen Passat, iaitu 1580. Nombor 4 aku nak cerita pasal bab maintenance. Maintenance dia basically sama je dengan Jetta. Basically kereta ni dah tune down. So barang-barang yang mudah untuk rosak atau breakdown aku rasa kurang lah. So kita boleh tolak dari segi maintenance dia lah. So maksudnya yang cost breakdown adalah kurang compare dengan Jetta, tapi in terms of dia punya maintenance mungkin sama sebab enjin yang sama. Point nombor 5 bercerita pasal fuel consumption. Nak cerita pasal fuel consumption ni, diorang ada buat dua kajian iaitu combine lah. So maksudnya dekat bandar dan juga dekat highway. 50 km diorang jalan kat bandar, 50 km diorang jalan kat highway. Dan diorang come out dengan result 7 liter untuk 100 km dan aku telah bagikan kepada jadi 1 liter 14 km lah. So kalau kau pergi kepada highway sahaja mungkin boleh dapat 1 liter 16 km. Bagi aku untuk sebuah MPV 7 seater dengan berat hampir kepada 1600 tan quite jimat lah. Kau kena faham MPV ni dia wind resistance dia tinggi, so dia tak dapat nak jimat macam Beza. Sebab Beza ni kalau kau tengok wind resistance dia sangat rendah, sebab tu dia jimat. Itulah kelebihan dia. Kena pula dengan teknologi enjin Jepun yang kita tahu memang jimat. So kat situ tak heran lah kalau dia kalah dengan Beza. Segmen pun tak sama. So kau tak boleh nak compare lah antara dua tu. Cuma aku boleh ambil pendapat bahawa teknologi kereta Beza tu quite bagus juga sebab wind resistance dia rendah untuk sebuah kereta kalau compare dengan kereta yang lain. Tapi ni MPV wind resistance memang tinggi, so kita tak dapat nak elakkan benda tu lah. Dan kalau kereta ni digunakan kat bandar sahaja, dia boleh achieve 1 liter 12 km. So, well, not bad juga bagi aku. Sebab dia MPV, jalan kat bandar boleh dapat 12 km, okey lah. Sedangkan kereta-kereta Proton pun masa mula-mula yang sampai 2015 punya model pun 1 liter 12 km. So, okey lah tu. Sekarang aku nak cerita pasal positif dan negatifnya. Nombor 1, kereta ni sedap bawa tapi hanya apabila high speed sebab platform dia adalah sama daripada Golf. Senang cerita je ni, dia buat kereta Golf tu, dia ambil platform tu, dia buat Volkswagen Cross Touran. Lepas tu dia ambil platform daripada Golf tu, dia buat Jetta. So daripada platform yang sama. So nak kata sedap tu best, kau akan rasa macam bawa kereta sikit sebab lower to center gravity. Sebab macam kereta, dia tak macam MPV. Tapi at the same time dia ni dah tune down sikit lah. So itu point nombor 1. Point nombor 2 nya dia besar sebab dia 7 seater. Itu yang best. Nombor 3 nya dia laju. Sebab kalau untuk segmen dia MPV yang 7 seater macam ni, dia antara yang terlaju lah. Sebab dia boleh mencut 0 hingga 100 km dalam 9.8 second. Dan torque dia pun agak tinggi iaitu 220 Nm dengan 140 horsepower. So, not bad lah. Dari segi negatifnya, poin nombor 1 ialah dia menghadapi masalah yang sama dengan Golf dan Jetta sebab kereta ni dibangunkan daripada Golf. So, enjin pun enjin yang sama, 1.4 juga. So, mungkin menghadapi masalah yang sama lah. Mechatronics, gearbox, lepas tu gearbox tak ada masalah. Gearbox yang ada masalah hanya pada mechatronic lah. Lepas tu ada masalah water pump, piston crack, speed sensor, benda-benda macam tu lah. Masalah dia sama dengan Golf. Negatif yang nombor 2 ialah dia ni setup dia memang macam kereta, so quite keras. So kau tak rasa comfort sangat lah kalau kau bawa slow. Kalau kau terasa langgar-langgar lubang sikit tu memang akan terasa keras. Sebab kereta ni basically dia buat daripada platform kereta, so dia memang untuk laju. Sebab tu kalau MPV macam ni, dia akan sedap apabila kau bawa melebihi 150 km sejam. Sebab basically dia daripada kereta. Dia tune kereta ni, dia set up kereta ni originally by kilang, by default by kilang. Lebih kepada on the hard side lah ataupun stiffer side. So lebih keras sikit lah compare dengan MPV yang lain. Tapi mungkin setengah orang suka macam ni. Anyway, terpulang lah sebab dia boleh bawa laju kalau keras sikit. Point nombor 3 in terms of negative, design dia bagi aku biasa-biasa saja, terutama belakang. Depan tu dah macam Golf.
dinaikkan tinggi sikit macam tu je. Belakang tu agak pelik sikit dan agak boxy ataupun lebih kepada petak. So bagi aku macam kelakar lah. Anyway, kau kena faham, Volkswagen ni memang dia design kereta lebih kepada practicality. So dia tak macam kereta Jepun di mana dia orang mementingkan design. Bezalah dengan kereta Volkswagen. Tapi sekarang ni Volkswagen pun dah berubah. Dia sekarang pun nak lebih kepada design yang lebih menarik lah zaman sekarang ni. Kesimpulannya bagi aku lah, kereta ni kalau kau nak beli dulu memang tak berbaloi. Tapi kalau nak beli sekarang baloi lah sebab harga dia pun dah 27k je harga body. So bagi orang yang suka bawa laju dekat highway ataupun yang banyak travel jauh-jauh, kereta ni sedap sikit. Sebab dia boleh bawa laju dan bila bawa laju dia selesa, lepas tu safety. Dia pun boleh bawa muatan yang banyak lah senang cerita. Kalau tengokkan dia punya seat yang ada tu, dia ada 300 jenis configuration yang kau boleh buat lah. So macam-macam, lipat sana lipat sini boleh, lipat sana lipat sini boleh, macam tu lah. Dia punya space kat belakang tu, dekat trunk kat belakang tu 1900 liter. So quite besar lah. Itu kalau kau tak lipat. Kalau kau lipat, lagilah besar kapasiti dia. So itu kelebihan dia lah. So itu saja yang aku boleh sampaikan buat kali ini, dan berjumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.